Baik tuan-tuan, puan-puan, kita kembali ke kitab kita, kitab Zadul Muta'allim. Pada malam ini insya-Allah ke surat 170 bagi mengakhiri bab rubu' muamalat, dan di akhirnya bab sembelihan binatang perburuan, binatang halal dan haram. Dan pada malam ini bab sama. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Sama ialah satu proses untuk membersihkan dan menjadikan satu kulit itu tahan lama dan suci, boleh dibawa sembahyang, boleh diperjualbelikan kalau dalam muamalat, kalau dalam faraid boleh diwarisi menjadi harta pusaka. Kalau dalam jinayat, orang yang mencurinya boleh dipotong tangan. Kalau dalam ibadat boleh dibawa sembahyang, bawa tawaf, ibadat-ibadat yang mensyaratkan suci tubuh badan dan pakaian, boleh kita bawa kulit yang disamak ini. Samak ini ada dua tuan-tuan, seperti yang kita belajar dulu dalam bab taharah. Samak binatang mughallazah ataupun najis mughallazah, najis berat, najis anjing dan babi, dibasuh dengan 7 basuhan, dan salah satunya dengan air tanah. Samak atau dipanggil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa dipanggil? Sertu. Samak dan sertu sama sebenarnya dalam bahasa Melayu. Kerana ada orang cuba membezakan, dia kata samak lain, dia kata sertu lain. Tak sama dalam bahasa Melayu. Samak adalah sertu, sertu adalah samak. Cuma samak ini ada terbagi kepada dua. Samak yang kedua inilah yang kita nak perkatakan pada malam ini, yang kita sudah ta'arifkan tadi. Kulit itu kulit bangkai, kulit yang tidak halal dan asalnya najis. Itu kita tambah tadi ta'arif ni. Baik, itu samak. Samak ni sebenarnya asal usul perkataan daripada sejenis kayu yang kulit dia tu tajam. Maksudnya ada ketajaman dia, kelatnya, keasamannya, boleh mencuci kulit, menghilangkan lendir-lendir, sisa-sisa daging, lemak, tisu pada kulit, menyebabkan kulit itu menjadi tahan lama apabila dijemur dan menggelapkan warna kulit. Itu asal pokok sebenarnya perkataan itu. Maka kita gunakan sebagai terjemahan kepada dibagh dalam bahasa Arab, ad-dabgh, dibaghun, maksudnya samak. Baik. Pernah satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dan Nabi nampak ada seekor bangkai kambing. Maka Nabi SAW sebut, ala akhadhu ihabaha fadabaghuha fantafa'u bihi. Tidakkah kamu ambillah kulit binatang itu, kulit kambing mampus mati itu, bangkai lah, mampus dah. Binatang ni mampus dah. Kita meninggal dunia, raja wafat, mangkat, para anbiya wafat, kita pada meninggal dunia, padalah hormatlah tu, meninggal dunia, kemudian dikebumikan. Hormat itu bahasa hormat. Jangan sekali-kali kita menggunakan
ya, perkataan mampus untuk orang. Walaupun siapa sajalah, walaupun siapa saja, sebutlah mati paling tidak, ya, meninggal dunia. Mampus ni kasar sangat tuan-tuan. Lepas tu nak kampus kat mana? Oh, bangkai anjing dia kita kampus ni tuan-tuan. Orang tu kita kebumikan. Ada orang sebut tanam pun, bila nak tanam pun itu pun dah kasar. Dia kata macam pokok kayu, kata nak tanam-tanam. Itu mana? Bahasa sikit-sikit lah Arab. Idza dubighal ihabu faqad tahura. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya, apabila disamak kulit itu, maksudnya kulit binatang, bangkai selain daripada babi dan anjing, kita masukkan lagi dalam takrif tadi tak lengkap. Selain daripada babi dan anjing, ya, faqad tahura, maka sesungguhnya menjadi sucilah kulit itu. Ya, itu hadis. Kemudian pernah juga Nabi SAW dalam peperangan Tabuk, Nabi minta air daripada seorang perempuan dan disebut oleh wanita itu air itu di dalam kerbah. Orang kita, orang Melayu panggil geriba. Orang lama-lama mungkin tahu. Zaman-zaman dulu tak ada apa ini, perkakas-perkakas daripada plastik, daripada besen-besen kurang dan sebagainya. Dia buat pencedok ataupun gayung untuk mencedok air telaga tu daripada kulit, ataupun dia buat daripada upih. Dah. Oh, zaman-zaman dulu. Tuan-tuan tahu tak geriba? Tak pernah dengar? Timba. Tu yang cedok tu timba. Geriba ni ialah binatang, kulit binatang yang dibuat bekas air. Ya, contoh kambing. Kambing tu dia ambil kulitnya dan dia buat bekas air. Sama ada dia bentuk masing-masing macam bentuk kambing, badan dia tu diikat kaki tangan, kaki tangan, kemudian dijahit elok-elok, dia bubuh air, kemudian pergi ambil di telaga, bawa gantung tengah rumah. Tu zaman-zaman dulu di negara Arab. Gantung tengah rumah. Nak minum buka je lah, ikatan tu tuang. Kambing. Kulit kambing maksudnya. Itu geriba. Orang Arab panggil kerbah. Maka kata wanita ini, dia kata air itu dalam kerbah mayitah. Artinya kerbah mayitah. Kerbah mayitah. Maksudnya dalam geriba daripada binatang yang tidak disembelih. Binatang ataupun binatang yang tidak dimakan dagingnya. Maksudnya dalam kulit bangkai. Asal dia kulit bangkai. Maka Rasulullah SAW bertanya, bukankah kamu telah buat samak ni? Ya, katanya. Maka Rasulullah sebut, fa inna dibaghaha zakatuha. Kamu samak itu seperti menyembelihnya. Menyembelih asal binatang itu. Artinya kulitnya menjadi suci. Perbuatan menyamak itu tadi menjadikan kulit menjadi suci. Walaupun diisi air di dalam dia. Artinya benda cairan. Baik. Begitu juga Nabi SAW tengok ada yang menarik, para sahabat yang menarik bangkai. Rasulullah SAW kata, kenapa tak ambil, tak manfaatkan kulitnya? Ya. Dan para sahabat kata, lah bangkai. Nabi sebut, yutahhirul qaraz. Qaraz ni sini daun. Ada yang kata terjemahkan daun samak, daun salam, akisia, wallahu a'lam. Tapi negara yang daun tu ada di negara Arab lah, yang boleh menyucikan kita ni. Kita di sini pakai daun
Daun apa? Daun bidara, boleh. Daun kulit delima, tawas. Lagi? Atau yang menggunakan najis pun ada juga. Tahi merpati, tajam tahi merpati ni. Atau bahan-bahan kimia, menghilangkan, menyucikan, membersihkan kulit itu. Dan disebut oleh Ibn Ruslan dalam Matan Zubat, bait-bait syair yang disusun oleh Al-Imam Ibn Ruslan Az-Zubat namanya, Matan Zubat. Wajildu maitatin siwa khinziri bar wa kalbin in yudbagha biharrifin tahur. Biharrifin tahur. Dia kata kulit binatang, kulit bangkai selain daripada bangkai babi darat, ada babi darat, ada babi laut tak? Ada babi laut. Anjing laut ada. Orang Arab ada khinzir bahar, babi laut. Wa kalbin, dan anjing. An yudbara biharrifin, yang disamak dengan sesuatu yang harrif. Hirrif ni yang tajam, pedas, kelat, yang boleh menggosok-gosok, hilang. Apa lagi tuan-tuan dan puan-puan yang bersifat begitu tu? Sini. Tuan-tuan pernah samak dah ni? Tak pernah? Tak pernah menyamak? Menyamak kulit lah maksudnya. Tak pernah? Tak ada respon pun. Hujan ni berapa kali. Jadi lepas ni saya nak beritahu ilmu mengelak hujan. Pasal dia menegur saya tadi, dia kata tak basah pun kata. Hujan lebat dia jetih ni. Saya ada ilmu mengelak hujan tuan-tuan. Lepas ni bagi saya pengeras RM170 lebih kurang sekarang ni, ataupun RM180. Jenis jenama GV punya. Lengkap. Boleh pakai waktu tak hujan pun boleh pakai. Tu ilmu mengelak hujan. Jenama GV. Bagus. Baik. Mana tadi kita berhenti? Samak dia. Saya tanya tuan-tuan pernah samak ke tak pernah samak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia samak dengan sesuatu yang tajam itu, maka tahur, menjadi suci. Baik. Adapun sekalian kulit bangkai itu, kita takrifkan bangkai dulu. Bangkai yang pertama, binatang yang halal dia makan, tapi dia mati sendiri tanpa disembelih. Atau disembelih oleh orang Majusi. Atau disembelih dengan tulang. Bukan kita sebut tulang dulu, tak boleh menyembelih. Maka yang disembelih itu menjadi bangkai. Atau yang disembelih oleh muhrim ataupun orang yang berihram. Bukan kita sebut itu orang yang berihram tak boleh memburu. Maka yang disembelih itu menjadi bangkai. Satu. Yang kedua, binatang-binatang yang jenis yang boleh dimakan. Tonton je lah, rara. Tapi saja. Semalam saya cerita pakai tapir lagi. Ni nak tapir. Pak, saya tak sangka jumpa tapir tu. Seekor je nampaknya. Baik. Kalau tapir pun mati tanpa disembelih, maka dia haram. Itu masuk bab pertama. Bab yang kedua, binatang yang tidak halal dimakan walaupun dia sembelih 30 kali sembelih, tak halal. Baik. Maka dia bangkai. Okey, jelas antara bangkai. Maka kulit-kulitnya itu boleh disucikan dengan cara disamak. Kecuali binatang apa kita sebut?
anjing, babi dan keturunan keduanya. Maksudnya kalau lahir kata daripada anjing tapi bentuk kambing, maka tak boleh. Serupa juga hukum anjing, tak boleh. Dia yang haram itu yang mengalahkan yang halal. Maksudnya apa? Maksudnya seperti kuda dengan kaldai melahirkan apa tuan-tuan dan puan-puan? Bagal. Piram disebut bagal. Bagal tu anak unta dan kaldai. Anak kaldai dengan kuda. Kaldai dengan kuda. Kuda hukumnya halal kata halal? Halal. Cuma kita makruh. Kaldai kampung. Tuan-tuan tak yakin. Minggu lepas baru kita baca. Kita sebut haram makan keladi. Dia kata. Itu. Bukan keladi, kaldai. Kaldai itu haram. Apa hukum bagal? Pun haram. Kerana dikalahkan oleh bahagian haram. Pihak haram. Baik. Gitu. Ada kata saya dengar kuliah Ustaz Syamsuri kalau tak silap, dia pergi dia ada kambing itu dijaga oleh anjing, ada anjing-anjing yang menjaga. Maka kambing tu ekornya panjang dan bunyinya menyalak. Wallahu a'lam. Boleh ke tak boleh DNA kambing dengan anjing ni diskatikan untuk menyebabkan ada keturunan. Wallahu a'lam. Tapi begitu, ekornya panjang dan menyalak. Sekiranya terjadi ada anak anjing ataupun anak babi dalam apa pun bentuk, maka dia mengikut hukum induknya, hukum babi dan hukum anjing. Maksudnya dia najis mughallazah, najis berat. Jadi suci ia dengan disamak, termasuklah kulit bangkai binatang yang dimakan dagingnya seperti kerbau dan lembu, dan binatang tidak dimakan dagingnya seperti harimau dan beruang. Dalam mazhab kita sebut dulu minggu lepas, harimau, beruang dan binatang memangsa, binatang liar, buas memangsa dengan kuku yang tajam, dengan taring yang kuat, menerkam, makan bangkai, maka hukumnya haram. Jadi kalau nak samak kulit harimau boleh, nak samak kulit beruang boleh, nak samak kulit kambing kita yang mati kena langgar boleh. Hukumnya harus maksudnya boleh. Walaupun hikmahnya kalau kita tengok eloklah, tapi tak adalah kata disunatkan kita harus hukumnya, harus. Apa hikmahnya? Yang pertama, mengelakkan pembaziran. Kita membazir tuan-tuan, kulit kita buang gitu saja, kulit korban tanam kebanyakannya. Beberapa tahun lepas ada orang telefon saya, "Ustaz nak kulit." Pasal dia tengok saya duduk proses kulit. Saya sidai kat situ sembur dengan api tu apa? Semawar tu lepas tu rebus pula. Lepas tu potong buat kiok apa semua. Isi dalam plastik, bubuh dalam freezer. Lepas itu nak makan, bawa keluar sejuk kan, potong buat cicah boleh, rebus mula cicah, air asam, buat rojak boleh, buat gulai lemak kuning sedap, buat banyaklah. Kulit kerbau lagi sedap pasal dia tebal. Kita sini tanam je, tanam, sayang tu. Sekarang ni
Kalau tak silap saya, 15 ke sekilo. Dia jual dah. Dia proses-proses, potong-potong cute-cute dah. Berapa cedeng? Ha? Thailand. Dok sini ada sini. Saya dekat Gonering tu, simpang Gonering tu saya tengok. Oh, dia siap jual 15 kalau tak silap. Belulang lembu. Oh. Ya? Ya. Sekarang ni pandai dah. Dulu tanam belaka. Perut tanam. Dalam-dalam. Makan daging dia. No. Orang belah utara Thailand tu dikeringkan. Lepas tu disangkut kat dinding. Bila musim-musim hujan, dia gunting. Buat sup. Buat gulai lemak. Buat tom yum pun boleh. Pernah waktu keluarga Nabi SAW diboikot, tidak dibenarkan makanan sampai tidak ada urusan ekonomi, jual beli dan sebagainya. Ada di kalangan ahli keluarga, maksudnya kabilah itu, dia keluar punya tak ada makanan, dia buang air kecil. Lepas tu dia dengar air kencing dia jatuh pada suatu benda yang keras, bunyi gitu. Dia raba-raba tengah malam tu tengok kulit kering. Yang itulah dia makan selama 3 hari. Diproses pula. Ambil rebus, segar macam mula juga. Lebih kurang. Tak percaya tuan-tuan, ada kulit geduk, kulit beduk. Apa ni? Dia panggil apa? Try rebus tengok. Ada kompang-kompang tak guna tu, ambil rebus mula. Rendam, lepas tu rebus. Tengok macam mana jadi. Cucuk air asam. Kulit ni boleh makan ke tak? Kulit ni sama ni tak boleh makan lah. Tak boleh makan. Dia suci tapi tidak boleh makan. Boleh buat sembahyang? Boleh buat sembahyang? Ya, boleh buat sembahyang. Dah boleh pakai? Boleh pakai lah. Buat baju kulit, buat kasut. Buat dompet. Dompet apa ni? Kulit beruang. Amboi. Kulit beruang. Boleh? Yang tak boleh makan. Walaupun dia suci zahir dan batin. Maksudnya kulit luarnya suci, kita ambil belah hak dalam tu pun suci. Kita sentuh tak najis. Tapi tidak boleh makan. Haram makan. Makan saya sebut tadi, kulit beduk ke kulit kompang, hak tu pastikan ada disembelih. Cuma sayang kulit beduk di masjid, di surau mana koyok-koyok habis. Macam orang gunting. Rupa-rupanya orang ambil buat azrimat. Laku berniaga katanya. Allah. Nak murah rezeki bukan gitu. Bukan setakat gantung ayat 1000 dinar, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Gantung. Suruh nak apa itu murah rezeki. Silap-silap jadi tangkal pula tu ayat tu. Dibuat situ bubuh nak bagi murah rezeki. Saya tak kata tak boleh letaklah ayat Quran, comel, biasan pada letak gambar tertentu Allah dan sebagainya. Tapi bukan hak tu. Tuan kedai tu, wa may yattaqillah, dia bertakwa bahawa Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahawa Allah kata rezekikan daripada jalan yang tidak dia duga-duga. Dan selesaikan segala masalah dia, jadikan jalan keluar bagi dia. Orang tu, tuan kedai tu, kita tu. Ini habis gunting ni tak tahu pergi. Baik. Kelakuan menyamak, iaitu membuang sekalian yang terlekat pada kulit itu, yang membusukkan seperti darah, daging, lemak dan sebagainya. Ini langkah yang pertama. Bagaimana? Kita siap, kita lapah ya, tarik, tarik elok apa semua, bersihkan dulu. Bersih macam mana? Yang pertama, bulu dia, bulu buang, kekeh ke, cukur ke, tak kira lah, buat macam mana bulu dia. Sebab bulu
tidak suci. Samak macam mana pun tidak suci. Yang suci ialah hanya kulit. Kuku tak boleh, taring tak boleh, tak suci. Tulang takkan suci. Artinya kalau gantung buat tangkal ataupun buat rantai, taring harimau ke taring beruang ke buat rantai, najis rantai. Apa ni? Taring tu. Dia tidak suci. Yang suci kulit saja. Ya. Okey. Maka kita bersih-bersihkan dulu mana yang boleh dibuang, toreh-toreh ke apa, kurangkan sikit apa semua bagi nanti bagi mudah untuk kita gunakan benda dengan suatu yang tajam. Dia sebut dengan suatu yang tajam, yakni boleh menanggalkan kekotoran yang tersebut. Tajam ini yang pertama sekali kita kikir dengan pisau mana buang mana kan. Yang keduanya seperti buah manjakani. Buah manjakani dia tajam. Atau yang seumpamanya. Yang tadi kita sebut, apa dia tadi tuan-tuan ingat tak? Apa dia? Kulit delima, daun bidara, hatta yang daripada najis pun boleh, tahi merpati. Ada saya tengok lah dalam YouTube diguna air kencing. Wallahu a'lam macam mana. Boleh untuk hilangkan lemak, apa dia lagi, tisu-tisunya ada kesan-kesan daging sikit tu melekat sampai dia tinggal betul-betul kulit. Dan najis benda itu sekalipun seperti tahi burung merpati pun boleh. Okey. Itu yang kedua. Yang pertama, kita siap dulu soyok ataupun lapar, asingkan kulit daripada binatang, bangkai contoh. Kemudian kita bersihkan dengan pisau ke apa, buanglah mana tu, bulunya buang. Lepas itu yang kedua, kita gunakanlah benda-benda yang tajam tadi. Tawas kata tak? Tawas. Tajam punya tawas ni. Ada orang beri petua pada saya. Dia kata kalau kita nak kalau kita nak menghilangkan bau ketiak menggunakan bahan yang asli, guna tawas. Ya. Saya pun cubalah beli tawas pakai. Memang hilang. Tapi lama-lama ketiak saya pedih. Rupanya memang tajam. Tawas ini tajam. Jadi kalau ketiak tidak ke matu tu tak payahlah. Pakai yang lain lah. Ya. Tuan-tuan jangan sangka pula kata busuk ketiak ustaz kan. Taklah itu sangat. Maksudnya normal je. Cuma kita nak lebih itu kan maksudnya. Nak guna deodoran ke apa ke yang dia ada di pasaran, kita bimbang bahan kimia dan sebagainya boleh menyebabkan macam-macam bahaya, mungkin kanser dan sebagainya pasal dia tidak asli kan. Jadi kita guna bahan asli. Tawas rupa-rupanya nipis kulit kita. Tajam. Jadi tonyoh ataupun bancuh rendam dulu ke celup-celup, pandailah. Yang pentingnya bagi licin habis semua. Mungkin limau pun gunalah limau, buang lemak tu apa semua kan. Asal tajam, dia panggil herrif. Baik. Yang ketiganya, keringkan. Dia tak sebut sini, kita keringkan, jemur bagi dia tu. Bila kita uji, ya, kena air pun dia dah tak busuk. Boleh isi air lagi dalam dia macam gereba, kerbah tu. Dia tak busuk dah. Dia cukup buang dah apa semua yang membusukkan dia tu. Bulu ada tinggal sikit-sikit ke apa ke, payah nak itu lagi zaman-zaman dulu tak ada semawar nak bakar, nak razor blade pun tak ada, mungkin nak cukur ke tak kira lah sebagainya, dan dia maafkan sikit-sikit. Tu dia sama. Adapun kulit anjing dan babi dan diperanakkan daripada keduanya, keturunannya maksudnya,
atau salah satu daripada keduanya, maka tidak suci dengan sama. Kulit anjing, babi, ataupun daripada keturunan keduanya, ataupun keturunan babi saja, ataupun keturunan anjing saja, serupalah dengan induknya, maka tidak akan suci dia sama buat selama-lamanya. Nak jual dengan dia sama tu boleh? Baik. Kalau nak buat sembahyang, pastikan dia basuh. Kalau nak jual, tak apa dah. Tak basuh pun, pas cuci buat tonyong dengan tawah apa semua jemur, tak basuh pun dengan air. Nak jual boleh lah. Tapi kalau nak buat sembahyang, basuh. Lagi-lagi kalau disamak tu dengan benda najis, taib pati dan sebagainya, kena basuh lah. Pasal dia panggil mutan najis. Najis dengan mutan najis lain. Najis tu ain dia najis. Mutan najis ni benda yang kena najis. Maka dia kena basuh. Ada tuan-tuan nak tanya? Selesai, alhamdulillah. Tamat kita bab ini. Dan pada masa yang akan datang, kita masuk pula satu lagi rubuk dalam fiqh, dipanggil rubuk munakahat. Nikah kahwin. Kali ini seronok sikit ni tajuk ni. Munakahat. Babun nikah, insya-Allah. Tak lama lagi tamat kitab ni, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.